Mengaji kena pelbagai guru, mengaji kena banyak raikan guru, jangan pandang yang ini saja, yang ini saja. Imam Syafi'i namanya disebut sampai kiamat insya-Allah sebab gurunya lebih 1000 orang. Kalau dia dengar daripada orang yang macam, contohlah kalau dia ada rasa macam tak sama dengan yang belajar dengan ustaz sebelum ni, muslimat dirahmati Allah, dia memandang yang baiknya, yang buruknya dia kesampingkan. Dia nampak guru yang pernah mengajar dia, sebab manusia biasa ada buruknya, dia ketepikan. Yang penting aku pernah belajar benda baik daripada dia. Jauhnya kita dengan Imam Syafi'i. Patut orang tak sebut-sebut nama kita, tak layak pun untuk diangkat nama kita ni, banyak sangat kekurangan. Muslimat dirahmati Allah, biasanya sifat sombong ini disebabkan oleh ilmu. Ini yang sahabat saya tadi kata menitik air mata anang bila dengar bawa dalam kereta ni, buka radio Aikim, dia kata orang boleh jadi sombong kerana ilmu. Saya kata, ustaz, kenapa nangis? Dia kata, muslimat, orang yang ada ilmu ni boleh jadi sombong. Jadi orang yang hadir ke majlis ilmu, hati-hati. Kerana apa, muslimat dirahmati Allah? Dulu tak ada ilmu, kita tak pandai bicara tentang itu dan ini. Setelah kita ada ilmu, kita memperlekehkan orang yang tak ada ilmu. Itu manusia sombong. Na'udzubillah. Jadi hari ini kita nak muhasabah diri. Orang yang mana? Orang yang ada ibadah. Biasanya sifat sombong ini disebabkan oleh ibadahnya yang banyak. Masya Allah, muslimat, semalam kami belajar bab amalan sunat. Saya kata ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita duduk dalam saf solat di masjid, kita nampak seorang muslimah ni tersandar kat dinding lepas solat isyak. Boleh tak kita memperlekehkan? Dah tua-tua pun malas sembahyang ba'diyah. Kita tahu tak tadi lepas salam solat isyak fardu dia terkentut? Dia tahu tak muslimat? Contoh, kita tak tahu. Jadi dia tunggu suami dia sandar cukup-cukup 2 rakaat, suami dia, muslimat dirahmati Allah, selesai dia pun keluar. Ada je yang kata, buat apa duduk sandar je? Dia mungkin dah baca astaghfirullahalazim sampai 100 kali dalam 2 rakaat orang ba'diyah. Muslimat, kerana kita ada ilmu, kita beribadah, muslimat dirahmati Allah, kita mudah memperlekehkan orang lain tanpa kita bertanya pun. Berhati-hati. 2 dia kata dia nangis, 1 ilmu, 1 ibadah. Kerana dia merasa dia orang yang punya ilmu, dia juga ada ibadah, muslimat dirahmati Allah, dia takut memperlekehkan orang. Saya paginya tadi bercakap dekat radio, kita tak punya rasa demikian, muslimat dirahmati Allah, kecuali dengan niat, ya Rab, kita berasa di dalam hati, mudah-mudahan yang mendengar diberi hidayah oleh Allah, terasa sampai ke hati. Kemudian kita dah buat urusan lain. Malamnya kita terbaca tulisan dia. Kemudian saya WhatsApp dia, makasih ustaz. Tak, sebenarnya sambil bawa kereta tadi memang mengalir air mata. Kerana ilmu kita sombong, kerana ibadah kita boleh sombong. Muslimat, hati-hati. Sebab tu yang nak dipilih oleh Allah orang berilmu, ada jenis orangnya. Ada orang mengaji, muslimat tak pandai mana, tapi Masya Allah kita sebut nama dia walaupun selepas matinya, walaupun ilmu tak tinggi mana, tapi adabnya sangat cantik. Betul muslimat dirahmati Allah? Sebab itu ilmu tinggi belum tentu lagi mengangkat diri kita di sisi Allah. Tapi dengan mengamalkan ilmu akan menjadikan kita manusia yang semakin tunduk. Itulah akhlak yang baik. Dan apalagi menyebabkan kita sombong? Keturunan. Hati-hati, keturunan apa kita muslimat, darjat yang macam mana, boleh menyebabkan orang itu sombong. Kecantikan yang dimiliki oleh seseorang yang mudah dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu kita kata apa, muslimat dirahmati Allah? Dah cantik, nak cantik lagi. Dah cantik, nak cantik lagi, muslimat. Sampai segala macam lah kita pakai supaya nampak cantiknya. Nak cerita rekod pula, tapi cerita je lah kan. Sebab umum. Umumnya macam mana? Suami saya baru balik daripada Mekah. Dia kata budak-budak kecoh nampak seorang muslimat pakai niqab. Budak-budak kecoh. Ustaz, dengar suara tu macam era Fazira tu. Muslimat. Dia kata biarlah Ira Fazira ke apa ke, ditakdirkan Allah dia tertinggal botol air dekat tempat mereka ziarah Telaga Nabi ni. Jadi jemaah semudah atas bas, dia pun turun. Muslimat dirahmati Allah, turun. Kemudian dia ambil. Orang tu dah tak ramai orang, agaknya dah tak ada siapa kenal dia, dia pun buka. Tu ustaz tanya pula, ni era ke? Tanya pula muslimat. Tu dia kata, ustaz sihat ke? Apa khabar? Belah-belah kan. Muslimat dirahmati Allah, abang bukan nak kata apa, cantik lagi tak pakai makeup. Tu muslimat. Sabar, tarik nafas sikit. Kenapa nak cerita ni? Masya Allah, abang nak cakap apa ni ya?
Dulu pernah juga jumpa kat KLIA, jemput suaminya agaknya. Tapi masa tu memang tak lawa sungguh lah. Sebab tak pakai makeup kot, baru bangun tidur ke rambut macam mana. Bukan nak kata apa, masa tu dia tak berhijab lagi. Cuma dia kata, muslimat dirahmati Allah, sungguh hati abang menyatakan, ikutlah wahai orang perempuan, berhijab elok muslimat, berhijab elok seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Macam mana nak tengok perempuan ni lengkap sungguh menutup aurat ketika berada di Mekah dan Madinah? Betul muslimat? Mana ada orang berani nak pakai ketat-ketat? Tak ada. Pakai sungguh-sungguh. Masya Allah, kecantikan ni harus dilindungkan daripada orang lelaki yang bukan mahram dia. Jadi muslimat dirahmati Allah, sungguh rupanya tanpa ditepek ditambah apa-apa, pakai saja sempurna macam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, kamu sudah nampak cantik. Nampak cantik. Jadi muslimat dirahmati Allah yang ditop up sana sini, kita dah tak percaya dengan yang Allah cipta aku ni semuanya sempurna dah. Allah kata ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Jadi kalau kamu sengaja menambah-nambahkan lagi muslimat, itu lebih kepada nafsu. Bila orang kata lagi you pakai macam ni, lagi wow, macam tu kan muslimat. Jadi kita nak sebut apa? Lagi bila ada orang macam tu, muslimat menambahkan kesombongan. Itu yang dia jadi syok. Rupa-rupanya muslimat dirahmati Allah, kecantikan ini boleh menambahkan kesombongan. Jadi cukuplah kita muslimat dirahmati Allah bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita, tapi jaga elok-elok lah. Allah marah kalau kita tak jaga muslimat. Kan? Ustazah, boleh tak kalau bangun pagi tu tak payah mandi? Ikut sunnah Nabi, mandi seminggu sekali. Yang mana cik tahu ni? Dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Sungguh saya mengajar kitab tu muslimat, mandi seminggu sekali. Makcik-makcik tu, biar betul ustazah. Maksud ni mandi yang sunat hari Jumaat tu main baca saja. Tapi kalau orang Arab musim sejuk, biasa je 2-3 hari tak mandi muslimat. Kita kat sini berpeluh, mereka kat sana lain dengan kita. So yang kita baca ni muslimat seminggu sekali tu maksud mandi yang kita boleh jadikan ibadah hari Jumaat tu, mandi, niat kita mandi sunat hari Jumaat. Masya Allah, itu seminggu sekali. Bukan kita main baca, lepas ni nak mandi seminggu sekali lah, bahaya. Baik, bersikap sombong terhadap sesama muslim atau manusia seluruhnya adalah dilarang dalam Islam kerana boleh mendatangkan kebencian dan kehinaan daripada orang lain, serta amat dibenci Allah. Orang sombong muslimat, orang lain tak suka pada dia. Mai tanya, letak tangan kita kat dada sekejap, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita bertemu dengan orang sombong, kita suka ke kita benci pada dia? Jangan benci orangnya, benci perangainya. Kita tak suka perangai dia yang sombong tu. Kita nak benci dia tak boleh, dia jiran sebelah rumah kita muslimat. Keluar masuk kita tetap nampak muka dia. Tetap Nabi suruh senyum, macam mana tak suka senyum. Jangan putuskan silaturahim. Kalau kita hanya benci perangainya, saat dia menyombongkan diri, kita benci pada dia, benci pada perangai sombong itu. Tapi jangan pernah putuskan silaturahim, kerana kita bercinta berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Lalu kita masuk dalam rumah berdoa untuk diri kita, ya Rab, bantu jiran aku ni ya Allah, sombong sungguh dalam hal harta dia ya Allah. Dan kau campakkan nur iman hidayah ke dalam hatinya, kerana dengan sombong itu dia takkan ke mana-mana ya Allah. Ini orang yang hanya benci perangai, bukan benci orangnya. Tetap ada doa-doa kebaikan. Boleh muslimat dirahmati Allah. Ni kita nak test hati kita di takat mana. Kata Allah, saya minta izin untuk sambung sikit. Kalau yang ada janji dengan suami dan sebagainya muslimat, sebab saya merasa bersalah kalau yang tadi tu saya tak cover sekejap. Lagipun asar lewat sikit kan. Boleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah la yuhib, tidak suka, tidak kasih, tidak cinta kepada orang-orang yang sombong dan membangga diri. Cepat-cepat cari muslimat. Yang mana jauh di dasar hati kita ni yang boleh membuahkan sombong. Adakah kerana dulu tak ada ilmu, sekarang ada ilmu aku dah sombong? Adakah kerana dulu aku tak beribadah, hari ni sudah beribadah, sombong dengan saudara mara yang diajak beribadah, dia belum beribadah? Cek muslimat, bukan nak cek orang lain, cek kita. Keturunan kita, tok nenek aku dulu sombong rupanya kita dengan keturunan yang hebat. Kecantikan yang dimiliki menjadikan kita orang sombong. Berhati-hati kerana innallaha la yuhib,
Allah tak suka, makna Allah benci dengan orang yang ada sombong dan bangga diri. Ini Quran muslimat. Quran kita hari ini muslimat dirahmati Allah, sibuk baca ni, baca. Pagi tadi dekat TV saya cakap, tengah hari tadi saya mengajar di pejabat, jangan dah punch card pagi tu kita pergi minum 2 jam sembang benda yang kita tak tahu apa. Tengah hari pergi lunch, muslimat Zohor pun tidak lagi, sambung 1 jam sembang. Bos dalam agreement bayar gaji untuk 8 jam kerja. 2 jam pagi, 1 jam tengah hari, kita lebihkan masa dalam sembang hal yang tak sepatutnya, hanya tengok kat Facebook, hanya tengok kat WhatsApp muslimat. Hal apa ni? Masalahnya ustazah dah berapa kali AM dah kita tak tahu-tahu lagi PM ni siapa. Dia buat lawak muslimat. Tapi kan benda Masya Allah Tuhan. Saya kata apa? Akak ni dah isi borang untuk jadi Perdana Menteri ke? Taklah, tak layak kita. Habis tu yang sampai 3 jam buang masa cerita bab tu saja. Kita boleh ubah tak benda tu muslimat? Tak boleh ubah. Patut Quran selalu cerita yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar bukan saja orang yang tak sembahyang, tapi menjaja cerita benda yang dia tak tahu pun dia sibuk bercerita. Ujian kita akhir zaman ni dahsyat muslimat. Jadi kembalilah, masa yang kita sibuk dengan benda yang kita tak tahu hujung pangkal, cubalah letakkan masa itu untuk Al-Quran. Kerana kalau kita Al-Quran baca dengan terjemahan, malam pertama orang tunggu sampai 11 malam, muslimat saya masuk Facebook saya, jom baca Al-Mulk bersama terjemahan. Confirm kita boleh kenal dalam surah Al-Mulk awal-awal kerajaan siapa yang akan kekal selama-lamanya, tidak akan bersilih ganti, tak perlu diundi oleh sesiapa, dia akan kekal selama-lamanya. So kerajaan dunia ni biasa kalau bersilih ganti muslimat, biasa kalau sekejap naik sekejap jatuh, kerana dia adalah kerajaan dunia yang tidak akan kekal. Kita faham Quran, kita bicara tentang kerajaan Allah, kita buka Al-Quran, pembawa beritanya adalah Allah sendiri, yang tukang cakapnya Allah, sebab tu disebut kalamullah. Semua kisah benar dalam ni, jalan ke syurga jelas, jalan ke neraka jelas, tapi kita tetap ambil yang belum sahih, yang belum pasti. Di mana silap kita muslimat? Patut bila ditanya kepada seorang imam bagaimana hubungan orang dulu dengan Al-Quran, apa dijawab? Sama macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Tak terasa ke muslimat dirahmati Allah? Ustazah Zai dah terasa, tak aci terasa seorang-seorang, pindahkan kat jemaah Masjid Al-Mu'minun Subang. Okay, macam itulah kisah. Baik, bersikap sombong dan membangga diri adalah amalan orang munafik dan termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Termasuk kufur terhadap nikmat Allah. Oleh itu Allah memberi balasan azab terhadap mereka yang bersikap sombong dalam pergaulan dengan sesama manusia. Allahu Rabb muslimat. Sebab tu kalau BFF til jannah, tolonglah jangan segan. Jangan maklum dekat ramai-ramai yang 200 orang satu grup tu. Kita sembang naik kereta berdua, kak, saya ni pergi masjid mana-mana dengan akak berdua kan. Pegang tangan dia, saya minta tolong sangat kak. Boleh ya kak? Apa kau ni? Meremang bulu rumah kak, pegang-pegang pula macam tu kan. Kak, saya ni tak tahu apa yang keluar kat lisan, apa yang saya tulis. Kalau akak nampak saya ni sudah start macam sombong kak, dari segi bahasa saya, yalah dulu kita tak berapa cantik, sekarang kita kan dah cantik kak. Macam tu muslimat. Kalau nampak macam sombong sikit, tolonglah tegur saya. Jangan sampai kita dekat ke jurang neraka kerana sombongnya kita. Ini tujuan bersahabat muslimat. Cari ada orang yang benar-benar ikhlas insya-Allah bersahabat dengan kita. Dia pegang bahu kita, akak minta maaf lah kak nak tegur satu benda ni. Sila-sila kak, seronok sebelum ditegur oleh malaikat maut, sebelum ditegur oleh mungkar nakir, sebelum ditegur oleh Allah ketika di mahsyar. Faham muslimat? Cari sahabat yang macam ni. Sebab itulah kak sebenarnya nak tegur juga, engkau sejak sekarang ni berumah besar ni dah lain dah bahasa engkau. Contoh muslimat. Sebab dulu rumah kita kecil, bahasa pun kecil. Bila berumah besar jadi besar pula bahasanya. Ini ada ciri-ciri sombong, kawan tegur, alhamdulillah. Baik, apa lagi kata Allah? La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragui lagi bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan. Allahu ya'lam, Allah mengetahui ma yusirrun, apa yang dirahsiakan, wa ma yu'linun,
Yu'linun ni apa yang diiklankan, apa yang diwar-warkan, apa yang dizahirkan, Allah tahu. Yang tersembunyi Allah tahu, yang dizahirkan pun Allah tahu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kadang orang sombong ni tak bercakap yang menyakitkan di lisan, tapi cara dia pandang orang muslimat, kalau tak sekufu je, anak kata ibu, boleh tak ni bakal menantu. Kita kan baru kematian Abang Boce. Masa kedengaran kematian dia muslimat, saya mengajar di Masjid Ibnu Abbas. Elok-elok wabillahi taufik wal hidayah, seorang kakak dah kalut-kalut, dah kemas-kemas beg dia muslimat. Ustazah, anak saudara saya meninggal baru je. Siapa kak? Abang Boce. Macam pernah dengar je nama tu kak. Memanglah ustazah, artis. Kita muslimat dirahmati Allah, macam pernah dengar je nama tu. Dia orang baik ustazah, mak dia sangat sayang kat dia, tak pernah menyakitkan hati mak. Dia kahwinkan adik dia ustazah 2 orang, barulah dia kahwin. Masa dia nak pilih calon ni ustazah, dia bawa lah beberapa orang, mak dia tak berapa berkenan. Senang mak tolong pilih je lah, apa yang baik bagi mak, baiklah bagi abang. Muslimat, dia takkan buat sesuatu kalau mak dia tak restu. Bukan orang agama sangat, ikon agama tidak, tapi apa yang dia cerita lepas matinya baru kita tahu. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Apa yang kita nak sebutkan adalah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tak ada pun kalimah dalam hatinya muslimat. Sebab dulu saya ni orang-orang yang susah, dah senang sekarang ni pun tak nampak sombongnya dia. Kita takut muslimat dirahmati Allah, dulu masa susah kita okey, tapi bila senang ni datang kesombongan. La yuhibbul mustakbirin. Allah tak suka orang, kan kalau mustakbirin ni asal dasar kalimah ni huruf apa? Kaf, bara, besar. Sebenarnya yang layak dibesarkan yang kita selalu sebut Allahu Akbar. Tapi kalau kalimah mustakbirin, orang yang membesarkan dirinya, dia pandang lekeh je. Kalau yang jadi macam tu, tak payah masuk dalam rumah tangga aku, perasan nak jadi menantu. Jangan menghina, sebab tu orang yang didatangi peminta sedekah, Nabi ajar macam mana. Bukan wajib kita bagi dia datang minta, tapi cukup dengan tidak mengherdik dan tidak menengking, tidak mencaci orang tu. Kalau tak nak bagi, cakap elok-elok, dah makan ke? Oh, saya ni tengah makan-makan ni, payah nak ambil duit. Kan macam duit pun semua RM100 je, tak ada yang RM1. Cik baik dia tak jawab, bagilah yang RM100 tu. Nampak sangat kita menghina, mencaci muslimat. Ajak dia makan ataupun minta maaf lain kali insya-Allah. Ini kau tak ada kerja ke nak minta orang tengah makan pun? Nabi kata qaulun ma'ruf, muslimat, kata-kata yang baik itu juga merupakan satu sedekah. So cakap kita tidak, kadang-kadang lirik mata pun tidak, macam sopan je muslimat, tapi hati, aku je lah yang paling hebat dekat taman ni. Kalau tidak, takkanlah pukul 4 petang aku dah tercongok kat soft, walaupun azan asar 4.45. Kita tiba-tiba sendiri muslimat, rupanya sudah duduk dalam kalangan mustakbirin. Sila baca ayat-ayat Quran yang bila kita baca muslimat dirahmati Allah, fahamlah kita bahawa jangan sombong ini adalah perintah daripada Allah. Saya nak terus pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Saya bila baca hadis yang bermula dengan la yadkhulul jannah, takut. Sebab maksudnya apa? Tak akan masuk syurga. Ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk syurga ahadun, seseorang yang mempunyai sifat sombong di hati walaupun hanya sebesar zarah. Sebesar zarah aja. La yadkhulul jannah. Ya Allah, takkan tak boleh masuk syurga, sembahyang aku dulu tak tinggal, tapi di hati sebesar zarah sombong muslimat. Kita berfikir patutlah iblis dulunya pernah solat jemaah dengan para malaikat dalam syurga. Muslimat, kata iblis, aku ni pernahlah juga duduk dalam syurga, dikeluarkan dari syurga. Manusia ni pelik sungguh, tak pernah masuk dalam syurga tapi sombongnya lebih teruk daripada aku. Boleh tak iblis cakap macam tu muslimat? Boleh. Tapi jangan mintalah iblis tu bercakap, pengsan kita muslimat. Kita duk kata iblis boleh kata kat kita, aku ni pernah masuk dalam syurga, logiklah nak sombong sebab pernah merasa muslimat. Manusia tak pernah masuk dalam syurga belum tentu syurga, tapi kita sudah sombong mengatasi sombongnya iblis. Iblis hanya satu je, Allah kata sujud kepada Adam. Adam sebaik-baik ciptaan aku, tapi dia engkar, aku daripada api, takkan nak sujud pada Adam yang dibuat daripada tanah liat yang hitam. Kan sombong.
Satu benda sombong dia. Manusia ni kereta besar sombong, rumah besar sombong, na'udzubillah, pangkat besar sombong, bini besar sombong, macam-macam sombong. Muslimat, takut kita, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Jadi mari kita berfikir tentang hadis ini. Amal apa pun kita persembahkan pada Allah, kalau Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga, takutlah kita muslimat. Kita nak kata, ya Allah, dulu tak pernah khatam Quran setahun sekali, tahun ni dah 2 kali aku khatam, ya Allah, takkanlah tak layak syurga. Hatimu sombong, tak layak. Walau sebesar zarah duduk, min kibrin, mithqala zarratin min kibrin, daripada sombong itu. Jadi bila baca hadis ni Ustazah Zai, insya-Allah mengajak semua kita didik hati kita. Datang je sombong muslimat, sama ada dari hal cantik, dari hal kaya, dari hal keturunan, dari hal kedudukan, cepat-cepat batalkan sombong tu dengan astaghfirullah. Bukan sebab Allah yang pinjamkan ni sementara saja, ya Allah. Kalau aku tak sihat, tak boleh kerja, dapat pendapatan banyak, mana boleh tukar kereta besar macam ni, ya Allah, astaghfirullah, ampunkan aku, jangan matikan aku dengan dosa sombong ini walau sebesar zarah. Cepat-cepat rasa bersalah sungguh. Kenapa kak tiba-tiba macam nangis je ni? Adalah, biarlah rahsia. Sebenarnya kita tahu hati kita tengah sombong, walaupun lisan tidak bercakap cerita-cerita yang sombong dan tinggi diri. Boleh tak muslimat dirahmati Allah?